adakah Allah Ta'ala berkuasa mengubah benda yang wajib? Adakah Allah berkuasa mengubah benda yang wajib? Jawabnya, bukan urusan Allah untuk mengubah perkara yang wajib. Faham baik-baik? Bukan urusan Allah, bukan urusan kudrat Allah, bukan urusan kekuasaan Allah untuk mengubah perkara yang wajib. Kerana yang wajib tu dah memang sedia ada dan kekal ada, sentiasa ada, selama-lamanya ada. Tidak akan boleh berubah menjadi tiada selama-lamanya. Faham? Kalau benda yang wajib ni boleh berubah daripada ada berubah menjadi tiada, maka tidak dipanggil wajib, dipanggil harus. Harus ni adalah sesuatu perkara yang boleh ada dan boleh tiada, itu benda harus. Faham baik-baik? Perkara yang harus akli, perkara yang harus pada akal adalah sesuatu perkara yang akal kita boleh menerima berubah. Ada pun boleh, tiada pun boleh. Itu perkara harus. Benda harusnya mana benda boleh hejah. Boleh hejah lagi. Yang ada ditiadakan, yang tiada diadakan. Itu benda harus. Faham baik-baik? Bila sebut perkara wajib, perkara yang tak boleh berubah. Dah memang sedia ada dan kekal ada, selama-lamanya ada, semata-mata ada. Alam ni ada ke, alam ni tak ada ke, tetap yang wajib tadi ada, iaitu mana? Allah serta sifat-sifat kesempurnaan dia tu. Sifat-sifat, segala sifat kesempurnaan Allah tu perkara wajib, perkara yang mesti ada. Dia tak boleh berubah menjadi tiada. Daripada mengetahui jadi jahil, tak boleh. Kalau dah kata Allah Ta'ala tu mengetahui je lah, tak boleh berubah nak kata jahil ke, syak ke, zon ke, tak boleh. Kalau kata Allah Ta'ala melihat ialah semata-mata melihat, selama-lamanya melihat. Tak boleh nak kata kadang-kadang dia rabun, kadang-kadang dia buta. Tak boleh. Allah Ta'ala tu ada Allah Ta'ala tu wajib. Jadi jangan pula dikatakan kadang-kadang Allah tu boleh tiada. Allah tu boleh tiada, tak boleh. Sebab ada Allah tu wajib. Faham tak setakat ni? Urusan Allah Ta'ala mengubah perkara yang harus saja. Betul? Bukan takluk kudrat untuk mengubah perkara yang wajib. Betul? Alhamdulillah. Ngaji sungguh-sungguh. Secara online ni pun sah ilmunya. Ngaji betul-betul secara online pun sah ilmunya, insya-Allah. Niat baik-baik, niat betul-betul. Kalau nak harap kita ni pergi ke surau, pergi ke masjid, jawabnya mati dululah. Jadi sementara ada boleh ngaji secara online ni, ngajilah. Takluk tu apa Ustaz? Syafiq tertinggal Takluk tu makna urusan bagi sifat. Urusan sifat, kerja sifat, peranan sifat. Ni. Jadi urusan sifat kudrat, ulang balik last. Mengubah-ubah perkara yang harus. Untuk kita mula-mula nak belajar ni, mudah nak faham gitu. Kalau orang tanya apa peranan kudrat Allah, apa peranan kekuasaan Allah tu, sifat kekuasaan Allah tu apa peranan dia? Peranan dia mengubah-ubah benda harus. Mudah begitu. Syafiq, insya-Allah catat Syafiq. Tulis. Kalau patut rakam. Saya izinkan insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tiap kali kalian dengar saya dapat pahalanya, mudah-mudahan. Jadi bekal akhirat besok. Amin ya Rabb. Takluk urusan bagi sifat. Betul. Okey. Jadi jangan ditanya urusan kudrat Allah tentang perkara yang wajib. Jangan ditanya urusan kudrat Allah terhadap perkara yang wajib. Perkara yang wajib tak boleh ejah dah. Perkara yang wajib tak boleh diejah dah. Kerana perkara yang wajib itu adalah sesuatu yang mesti ada, sedia kala dan kekal ada selama-lamanya. Jadi jangan kita nak tanya begini, adakah Allah tu berkuasa membinasakan dirinya? Adakah Allah Ta'ala tu berkuasa menghilangkan sifat pelihat dia? Adakah Allah Ta'ala tu berkuasa menghilangkan, memusnahkan dirinya? Adakah Allah Ta'ala itu berkuasa adakah Allah Ta'ala tu berkuasa, kita kata, menghilangkan satu sifat kesempurnaan dia? Adakah Allah Ta'ala itu berkuasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghilangkan sifat pendengar dia?
Adakah Allah berkuasa menghilangkan sifat pelihat dia? Adakah Allah berkuasa? Soalan tu tak kena pada tempat. Faham? Kerana kita tanya tentang yang bukan urusan kudrat Allah. Kerana kita bertanya terhadap sesuatu yang bukan urusan kudrat Allah. Mengubah benda yang wajib bukan urusan kudrat Allah. Benar tu Hakim. Abang Hakim betul. Bukan urusan Allah untuk mengubah. Tambah sikit. Bukan urusan Allah untuk mengubah perkara yang wajib dan mustahil. Tambah sikit. Bukan urusan Allah untuk mengubah perkara yang wajib ataupun mustahil. Ataupun nak ditanya begini, adakah Allah Ta'ala itu berkuasa menjadikan anaknya? Adakah Allah berkuasa menjadikan isterinya? Adakah Allah Ta'ala berkuasa menciptakan Tuhan yang lain? Adakah Allah Ta'ala berkuasa menyerupai malaikat? Adakah Allah berkuasa menyerupai makhluk? Adakah Allah berkuasa mengambil tempat? Adakah Allah berkuasa duduk di dalam suatu tempat? Adakah Allah berkuasa duduk di dalam suatu ruang? Itu semua perkara mustahil bagi Allah. Bagi Allah tak patut nak ditanya adakah Allah Ta'ala berkuasa membuat benda-benda tadi tu. Kerana bukan urusan kudrat Allah. Faham tak setakat ni sahabat? Tolong jawab sikit. Sahabat, cepat-cepat jawab. Masa tak banyak, ada lagi 15 minit. 20 minit lagi kita berhenti. Ni pengajian kilat nama dia. Ini namanya pengajian kilat. Kalian semua orang cerdik-cerdik. Semua cerdik-cerdik. Yang hadir, yang mengaji, yang singgah ni semua cerdik-cerdik. Mari ngaji, siapa pun. Jom geng. Jangan malu, jangan segan. Saya bukan tok guru. Kita geng TikTok. Jangan segan, jangan malu. Mari kita sembang-sembang. Mari kita ngaji. Ngaji. Siapa pun. Jangan malu, jangan segan. Seluar pendek, seluar panjang, rambut biru, rambut merah, mata biru, mata kuning, tak peduli. Bukan urusan kudrat Allah untuk mengubah perkara yang wajib. Sebab apa? Kerana perkara yang wajib itu perkara yang dah memang kekal ada selama-lamanya, yang tak boleh berubah. Baru ngaji bab ni kat bengkel Tanjung Minyak. Alhamdulillah. Baguslah, ngaji banyak kali lagi kuat ingatan. Bagus. Sebab tu saya kata hari tu ikut je kelas ni. Sebab kitab ni kita akan ulang-ulang. Kita akan baca banyak tempat kitab ni. Yang tak ada, tolong dapatkan kitab ni. Cuba tengok dalam beg kuning saja tu. Dalam TikTok shop saya tu ada lagi tak stok. Kalau tak ada, mana stok dah habis. Carilah dekat kedai. Ataupun kat lah tempat lain lah. Baik. Okey, jadi jangan ditanya kerana perkara wajib akan sentiasa ada dan kekal ada. Okey, jadi dan jangan ditanyakan tentang perkara yang mustahil. Adakah Allah berkuasa menciptakan anaknya? Jawabnya, soalan kamu salah. Kamu bertanya tentang sesuatu yang bukan urusan kudrat Allah. Kalau kamu bertanya, adakah Allah kuasa memberikan saya 10 orang anak lagi? Betul soalan tu. Kerana kamu bertanya tentang perkara yang harus. Faham tak, Abu? Yang lain-lain faham? Adakah Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan mak ayah kita yang dah meninggal dunia? Boleh, soalan tu kena pada tempat. Sebab benda Adakah Allah berkuasa menjadikan kiamat sekarang? Jawabnya kuasa. Adakah Allah berkuasa membangkitkan Fir'aun sekarang? Jawabnya Allah kuasa. Sebab itu masuk perkara harus. Tapi kalau ditanya adakah Allah Ta'ala berkuasa menciptakan Tuhan yang lain? Jawabnya bukan soalan, bukan kena pada tempat. Boleh faham sahabat? Boleh. Alhamdulillah. Azman, mustahil akli kau dah terror sekarang kau dah terror Azman Alhamdulillah. Yang lain-lain pun pandai dah, alhamdulillah. Allah yang bagi kita ilmu. Tak terror. Lari dari sifat, bukan lari dari sifat sahabat. Bukan urusan sifat. Sofian, bukan urusan sifat kekuasaan Allah, bukan urusan sifat kudrat Allah untuk
mengubah benda mustahil. Faham betul-betul dulu erti mustahil. Mustahil itu adalah sesuatu perkara yang mesti tiada selama-lamanya, yang tidak boleh berubah menjadi ada. Itu maksud mustahil. Kalau boleh berubah, itu namanya bukan mustahil, namanya harus. InsyaAllah selalu dengar, selalu ulang-ulang, nanti fahamlah tu, insyaAllah, perlahan. Okey. Dan makna ta'alluq sifat itu. Jadi kalau orang tanya, macam itulah jawapan dia. Adakah Allah Ta'ala berkuasa menjadikan anaknya? Maka kita jawab, bukan urusan sifat kudrat Allah untuk menjadikan perkara yang mustahil. Itu jawapan dia. Jangan jawab kuasa dan jangan jawab lemah pula. Mai ngaji, tak peduli siapa pun, mari sahabat. Saya tak pilih bulu, saya tak pilih warna, saya tak pilih siapa-siapa pun. Mari belajar. Agama ni, ilmu ni milik semua. Cuma kita je nak ambil ataupun tak nak ambil. Kita je nak ambil ataupun kita tak nak ambil. Ilmu Allah nak bagi untuk semua yang sudi nak belajar, sudi nak mendengar. Daripada ilmu yang berkat, ngaji niat betul-betul aku nak mengaji kerana Allah. Mudah-mudahan Allah tunjuk aku kepada jalan yang baik, jalan yang betul. InsyaAllah akan ada perubahan dalam diri kita, insyaAllah. Lambat cepat, insyaAllah, kalau niat kita mendengar ilmu ni dengan niat yang ikhlas, insyaAllah. Allah tidak mensia-siakan niat baik daripada hamba-hamba dia, walaupun dia ahli maksiat. Faham? Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kita semua ada peluang nak jadi ahli syurga. Kita semua ada peluang nak jadi orang baik. Kita semua ada peluang nak jadi orang soleh. Yang tak ada peluang, yang dah ditanam, yang dah mati, itu tak ada peluang. Selagi kita ni hidup bernyawa, masih lagi diberi izin Allah oleh Allah, kita masih lagi ada peluang untuk mengubah kesudahan hidup kita, yang tak baik kepada yang lebih baik. Siapa pun. Jadi sangka baik dengan Allah. Banyak-banyakkan sangka baik dengan Allah. Kalau Allah tak kesiankan kita, Allah dah cabut dah nyawa kita waktu kita sedang minum arak tu. Kalau Allah tak sayangkan kita, dah tentu Allah cabut nyawa kita sedang kita buat maksiat tu. Betul? Tapi kenapa waktu kita buat maksiat hari tu ataupun petang tadi, Allah tak cabut nyawa kita sedang kita buat maksiat tu? Sebab Allah sayang kita. Sebab Allah nak bagi kita peluang perbaiki. Sebab kalau aku tarik nyawa kau sedang berseronok buat maksiat, nanti sekarang kau makan tak habis dalam kubur tu nanti. Makan tak habis kena azab nanti. Faham? Macam tu sahabat, kena ingat macam tu. Sebab Allah sayang kita. Jangan kata Allah tak sayang kita. Allah sangat-sangat sayang, lebih daripada mak bapak sayang kita lagi. Ngaji sungguh-sungguh, insya-Allah. Okey. Yang tak faham tak apa. Dengar dulu, catat dulu. Ikut kelas saya, follow saya, insya-Allah. Bukan kata nak saya nak kata saya alim, tak. Banyak lagi ustaz-ustaz yang betul-betul ustaznya. Saya baru nak start, tepung kastad je. Tapi kalau yang sudi nak berasa sesuai, nak mengaji, nak mendengar, nak muzakarah dengan saya, falyatafaddalu. Mari. InsyaAllah. Kita boleh sama-sama, insyaAllah. Baik, dan makna ta'alluq itu menuntut sifat akan suatu pekerjaan lain daripada menuntut izatnya. Tak apa, tak faham situ tak apa. Yang penting tadi dah faham dah. Mana ta'alluq bermaksud urusan bagi sifat. Urusan bagi sifat. Contoh sekarang ni kita sedang membicarakan tentang sifat kudrat Allah. Jadi apakah urusan sifat kudrat Allah? Jawabnya, urusan sifat kudrat Allah ataupun urusan sifat kekuasaan Allah itu adalah mengubah-ngubah perkara yang harus. Mengubah benda harus. Iaitu sesuatu perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Okey. Kemudian ta'alluq yang pertama, jadi bila sebut sifat kudrat, sahabat, bila sebut sifat kudrat, dia ada banyak urusan. Ingat tak dulu dalam bab wahdaniyah dulu saya dah terangkan? Ingat tak dulu dalam bab wahdaniyah, ketunggalan keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan, betul? Dulu dalam bab keesaan Allah pada sifat dulu, saya dah bagi tahu setiap jenis sifat-sifat Allah tu semuanya ada
Satu, kudrat ada satu, iradat ada satu, yang banyaknya ta'alluq. Betul? Ni kan dah jumpa ni. Jadi sifat kudrat Allah ada berapa? Berapa sifat kudrat Allah? Satu. Yang banyaknya ta'alluq, peranan sifat kudrat tu yang banyak. Okey. Jadi tengok sini. Ta'alluq yang pertama yakni bagi sifat kudrat dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Sahabat, siapa yang tak faham lagi makna suluhi qadim, angkat tangan sekarang cepat. Cepat. Patas. Siapa yang tak faham makna suluhi qadim, yang dah faham, yang dah tahu, duduk dan diam. Yang dah faham duduk dan diam. Siapa yang tak faham lagi ta'alluq suluhi qadim, angkat tangan. Angkat tangan tu, hantar ada kartun angkat tangan tu, ada kartun angkat tangan macam ni. Siapa yang tak faham lagi apa makna suluhi qadim, cepat, patas. Ni nak bagi tahu ni. Tak apa, tak ingat tak apa. Biasalah tu kita manusia ni. Lagi. Abang Jasri dia angkat tangan. Suluhi qadim, cepat. Yang dah tahu dan diam. Yang dah tahu jangan action Yang dah tahu jangan action Dulu kita tak tahu juga. Okey. Siapa lagi? Mari belajar tauhid. Sahabat. Mari kita mengenal Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang senantiasa menolong kita, memberi pertolongan kita. Tuhan yang sentiasa mendudukkan kita dalam nikmat dia. Makan, minum, sihat, afiat, nafas, akal, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Mari kita mengenal Allah. Wajib mengenal Allah. Tu apa tu? Susu raya. Diam, dah tahu diam. Diam. Saya V tahu. Tak tahulah tu, typo nak cepatlah tu. Tak apa, faham. Okey. Baik, oleh kerana ramai yang nak tahu, insya-Allah kita nak bagi tahu. Jadi tolong catat sahabat ni, setiap catatan kalian tu akan menambahkan lagi kehebatan, kemuliaan syurga kalian. Setiap amal yang kalian buat walaupun nampak kecil tapi sebenarnya menambahkan kehebatan syurga kawan-kawan semua. Jangan ingat catat dobet walaupun tulisannya tak lawa tu sia-sia dah. Setiap amal soleh sekecil mana pun nanti akan jadi asbab syurga milik kita tu bertambah hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, catat. Okey, sekarang ni nak bagi tahu suluhi qadim ni. Okey, dengar baik-baik sahabat, dengar dulu. Suluhi qadim. Jadi ada dua patah perkataan. Yang dah tahu alhamdulillah. Suluhi qadim. Makna suluhi ni bermaksud suluhi bermaksud, kalau bahasa kita Melayu, suluhi ni makna padan, patut, boleh, layak. Padan ataupun patut ataupun boleh ataupun layak. Itu suluhi. Catat. Siapa nak rakam, silakan. Nak rakam ke nak share ke, silakan. Lagi baik. Boleh. Maksudnya patut, boleh, layak. Suluhi qadim maknanya suluhi dulu, perkataan suluhi dulu. Suluhi makna Melayunya patut, padan, boleh, layak. Kita kan biasa dengar perkataan tu. Kan kita biasa dengar perkataan patut, boleh, layak kan? Okey, kita buat contoh. Okey, dah ingat dia diam. Dia ingat diam, ni nak bagi tahu yang tak tahu lagi. Hakimi, dia diam. Okey. Suluhi makna patut. Contohnya gini. Okey, buat contoh. Nak mendekatkan lagi faham. Yang dah faham tak apa. Jadi saya ada RM10. Saya ada RM10. Dalam kocek saya sekarang ada RM10. Mana pula RM10? Ada RM10. Ada RM10. Ada RM10. Dalam kocek saya ada RM10. Makna saya dah ada kemampuan sekadar RM10. Jadi patutkah, layakkah, bolehkah saya nak membeli sesuatu yang nilainya RM5? Patut tak saya nak beli? Boleh tak saya kalau nak beli? Layak tak saya nak beli? Layak tak? Layak. Patut tak?
Kenapa patut, kenapa layak Abu? Sebab saya dah ada RM10, barangnya RM5. Jadi patut saya beli. Betul? Setakat tu faham? Okey. Saya dah beli ke belum? Dah beli ke belum? Belum. Cuma cerita patut. Cuma cerita pasal patut beli, boleh beli, layak beli. Okey? Itu namanya suluhi. Okey, kemudian perkataan satu lagi. Betul-betul tu Syafiq. Pandai, masya-Allah, tabarakallah. Okey, satu lagi perkataan qadim. Suluhi dah faham dah tadi. Suluhi mana patut. Okey? Okey, sekarang ni perkataan qadim. Qadim ni kita dah biasa dengar dah. Qadim makna Melayunya sedia kala. Terjemah. Qadim terjemah kepada Melayu sedia kala. Qadim terjemah Melayu sedia kala. Maksud sedia kala ni ialah sesuatu yang tidak ada permulaan. Qadim maknanya sedia kala. Sedia kala tu terjemah alih bahasa sahabat. Qadim bahasa Arab, terjemah Melayu sedia kala. Sedia kala tu erti. Adapun maksud sedia kala itu adalah sesuatu yang tiada permulaan. Betul-betul tu. Sedia kala dengan makna tiada permulaan. Sedia kala maknanya tiada permulaan. Kita panggil sedia kala, kita panggil qadim, kita panggil azali. Dia lebih kurang lah tu. Sedia kala, qadim, azali, lebih kurang lah tu. Iaitu sesuatu yang tidak ada permulaan. Sesuatu yang tiada permulaan. Catat, tulis, rajin-rajin mengaji kerana Allah. Okey. Bila dah faham, dah tahu makna suluhi, dah tahu makna qadim, okey, kita kapuhkan, kita gabungkan. Suluhi maknanya patut, boleh, layak. Qadim maknanya tidak ada permulaan ataupun sedia kala. Maka gabungkan ni, dia akan jadi makna apa? Patut pada sedia kala lagi, boleh pada sedia kala lagi, layak pada sedia kala lagi. Okey? Patut pada sedia kala lagi, boleh pada sedia kala lagi, layak pada sedia kala lagi. Kalau macam tak faham juga, pusingkan. Sedia kala lagi patut, sedia kala lagi boleh, sedia kala lagi layak. Nampak tak? Maksudnya sedia kala lagi patut bagi Allah tu menciptakan makhluk. Layak bagi Allah sedia kala lagi. Mana sedia kala lagi layak Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk. Sedia kala lagi patut Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk. Sedia kala lagi boleh Allah Ta'ala nak menciptakan makhluk. Setakat ni faham tak? Suluhi qadim bagi sifat kudrat Allah. Suluhi qadim bagi sifat kudrat Allah. Faham tak? Boleh? Jelas tak? Alhamdulillah, Allah bagi faham. Alhamdulillah. Saya dulu pun tak faham juga dengar bila ngaji tauhid ni dengan suluhi qadim, apa suluhi qadim. Tapi bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diteliti, baru faham, suluhi qadim ni bermaksud kalau suluhi qadim bagi sifat kudrat, ini suluhi qadim bagi sifat kudrat. Kita bukan cerita pasal iradat lagi, bukan cerita pasal ilmu, jangan salah faham. Ini sekarang ni kita dalam perbahasan sifat kudrat Allah. Kita sedang membicarakan ta'alluq bagi sifat kudrat Allah ni. Jangan keliru dengan ilmu, jangan keliru dengan iradat, sama' basar. Belum. Tu nanti episod lain. Sekarang ni episod apa tadi? Kudrat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna ta'alluq suluhi qadim bagi sifat kudrat Allah ialah, kalau nak tulis cepat, siapa nak tulis makna ta'alluq bagi makna ta'alluq suluhi qadim bagi sifat kudrat Allah,
Makna ta'alluq suluhi qadim bagi sifat kudrat Allah ialah sedia kala lagi patut bagi Allah menjadikan makhluk. Kita buat makhluk tu umum lah. Patut bagi Allah ataupun sedia kala lagi patut bagi Allah menjadikan makhluk. Sedia kala lagi layak pada Allah menjadikan makhluk. Sedia kala lagi boleh Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk. Terima kasih yang join, yang share, yang tap screen. Terima kasih. Barakallahu fikum. Moga Allah mengurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kalian semua. Kita semua insya-Allah. Okey, faham tak ta'alluq suluhi qadim bagi sifat kudrat sekarang? Faham tak? Boleh tak sahabat? Boleh tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makna ta'alluq suluhi qadim sedia kala patut bagi Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dah tahu dah kan? Kan dah tahu dah. Itulah untungnya kita belajar. Itulah untungnya kita mengaji. Itulah untungnya kita belajar. Nampak tak? Sebelum ni tadi, sebelum dengar tadi kuliah ni tak tahu. Bila dengar ni dah tahu dah. Alhamdulillah lah. Nampak tak? Alhamdulillah. Itulah kebaikan Allah pada diri kita. Baik. Tu dia suluhi qadim bagi sifat kudrat Allah. Okey, bila faham kita baca kitab. Sambung balik dekat kitab. Takkan tak beranjak kitab kita kan? Jadi ta'alluq yang pertama, ta'alluq yang pertama bagi sifat kudrat Allah Ta'ala dipanggil ta'alluq suluhi qadim. Ertinya patut, padan. Kita tambahlah sikit. Ayat dalam kitab tu dah betul. Kita tambah sikit nota. Untuk kita nak mudah faham baca kitab ni. Sebab kitab ni dia kitab turas. Ayat dia ayat ikut nahwu saraf tu. Sebab tu bahasa dia macam tu. Bukan ayat dia tunggang terbalik. Kita yang tak faham nahwu sarafnya. Sebab tu kita dengar ataupun kita mengaji kitab-kitab lama macam ni, kita kata macam apalah bahasa tunggang terbalik. Tak, dia ikut tata bahasa tu, nahwu saraf tu. Mubtada, khabar, sifat, mausuf dan sebagainya. Baik. Okey. Jadi ta'alluq yang pertama dinamakan suluhi qadim. Ertinya patut, padan bagi Allah Ta'ala. Tambah sikit. Patut, padan ataupun layak bagi Allah Ta'ala. Selepas bagi tu tambahlah perkataan Allah Ta'ala. Patut, padan bagi Allah Ta'ala mengadakan, maksud mengada itu menciptakan mungkin dan meniadakan dia mungkin pada sedia kala. Macam yang kita terangkan tadilah. Iaitu patut bagi Allah menciptakan mungkin, layak bagi Allah menciptakan mungkin, boleh Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala menciptakan mungkin pada sedia kala lagi. Itu yang dikendaki dengan suluhi qadim bagi sifat kudrat Allah. Boleh. Mungkin pula perkataan mungkin. Siapa yang tak dapat lagi perkataan mungkin, yang dah dapat, alhamdulillah. Yang tak tahu lagi erti mungkin, saya nak terangkan. Nak bagi tahu sekejap. Mungkin. Apa makna mungkin? Mungkin ini adalah sesuatu yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Itu makna mungkin. Sesuatu yang boleh terima ada dan terima tiada. Itu mungkin. Sesuatu yang akal boleh terima ada dan akal juga boleh terima tiada. Berlaku pun akal boleh terima, tidak berlaku pun akal boleh terima. Alhamdulillah.
Mari mengaji, jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Siapa pun mari. Ilmu ni milik Allah, nak bagi kita semua. Jadi jangan, Allah SWT jangan kita sombong. Allah nak bagi, kita kena ambil. Nanti Allah tak bagi-bagi sampai bila-bila. Sesuatu boleh jadi ada dan ataupun tiada. Betul. Okey, teruskan lagi. Ta'alluq yang kedua. Ta'alluq yang kedua bagi sifat kudrat. Jadi selepas ni kita akan selalu dengar perkataan suluhi qadim. Selepas daripada ni kita akan selalu dengar perkataan suluhi qadim, tapi bukan dalam bab kudrat ni lagi. Nanti akan dengar pada bab yang lain pula. Akan jumpa lagi perkataan suluhi qadim. Maknanya sama. Patut bagi Allah, sedia kala lagi. Layak bagi Allah, sedia kala lagi. Faham tu Abu? Yang kedua, tanjizi hadis. Ni takluk sifat kudrat yang kedua. Takluk sifat kudrat yang kedua dipanggil tanjizi hadis. Aduh. Tanjizi hadis. Baik. Terima kasih Alang. Tanjizi hadis. Baik. Siapa yang tak pernah tahu erti tanjizi hadis ni? Angkat tangan cepat. Yang dah tahu, dia diam. Yang dah tahu, dia diam. Siapa yang belum tahu? Siapa yang nak tahu tanjizi hadis ni apa? Cepat. Mari. Murah. Bukan murah, mahal Ilmu mahal, bukan murah Mari. Free. Lupa tak apa. Lai. Ta'al. Lagi. Awak. Gak boleh awak. Awak. Orang mana cakap awak awak tu mana kita lah, mana saya kot. Boleh jadilah tu. Diam Azman, kau dah tahu diam, kau jangan action Azman. Kau dah tahu dia diam Azman. Siapa lagi nak tahu cepat? Ni ada 98 orang. Siapa nak tahu apa erti tanjizi hadis? Sebenarnya bila kita ngaji tauhid ni, bila kita dah tahu dia punya istilah-istilah, kita akan seronok belajar. Yang kawan-kawan yang kita jadi bosan nak belajar ilmu tauhid ni, ilmu sifat 20 ni, sebenarnya kita tak nak ambil peduli tentang istilah-istilah tu. Jadi bila banyak istilah yang kita dengar dan kita tak tahu apa bendanya, ini yang menjadikan kita jadi bosan nak belajar. Tak nampak jalan. Apa ni? Ini cerita pasal apa ni? Suluhi qadim, tanjizi hadis, apa benda ni? Tapi bila dah faham, dia jadi seronok nak belajar. Cepat-cepat, siapa lagi? Yang dah tahu dia diam. Siapa cepat angkat tangan? Tak nampak ni, baru 5 orang angkat tangan. Siapa? Cepat. Siapa nak tahu? Tanjizi hadis, cepat. Nak tengok semangat kawan-kawan ni. Semangat. Mari, semangat mengaji, sahabat. Kan dah lepas mengaji ni kan, ikutlah. Dah mengaji kan, lepas ni ikutlah. Nak pergi mana? Tapi time mengaji. Time mengaji. Maknanya kita ni duduk atas dunia nak seronok, tapi jangan lupa tanggungjawab mengaji. Time mengaji, kita mengaji. Time seronok. Betul lah Bu? Tak boleh nak fokus. Sebab apa pula tak boleh nak fokus? Tak apa, nanti ulang dengar, insya-Allah. Nanti ulang dengar. Baik Hafiz, lagi siapa lagi saya nak baca, siapa yang nak tahu ni, nak sebut nama. Wah, siapa lagi? Hafiz Muhammad Rifizal. Siapa lagi yang nak tahu tanjizi hadis? Yang dah tahu dia diam, jangan action. Yang dah tahu jangan action. Wan Rosida. User 878 tak tahu nak baca nombor banyak now. Nur Muhammad, masya-Allah nama Nur Muhammad. User lah Azman. Siapa lagi? Siti Asyah. Zura Ahmad. Budak apa? Dah tak kerti nak baca, dah laju pula dah. Nur Haidayah 70. Lagi. Siapa lagi? Cepat. Mari. Adam Daniel Legacy. Khalijah. Cepat. Mari nak tengok siapa semangat, siapa lemah belajar ni. Siapa semangat, siapa lemah belajar. Abu, kau nak tahu? Nak tahu? Tak nak tahu. Sombong kau ya. Tampar muka korang. Kau main action, tak nak tahu. Tak nak tahu. Tampar korang. Main action, tak nak tahu. Dah Abu, tengok geng. Abu tanya dia nak tahu, dia kata tak nak tahu. Bertuah punya budak.
Lambung kau kerang bu. InsyaAllah Abu ni memang dia, jangan main-main Abu ni. Okey, sekarang nak beritahu. Okey, standby nak catat. Maknanya nak tahulah tu. Alhamdulillah. Okey. Takluk yang kedua namanya tanjizi hadis. Lepas ni kita berhenti. Lepas ni kita berehat. Lepas ni kawan-kawan boleh berehat. Ngaji kejap-kejap dah le. Untuk peringkat permulaan. Tanjizi hadis. Jadi ada dua perkataan. Tanjizi hadis. Okey, kita terjemahkan tanjizi dulu. Tanjizi ni makna Melayunya lulus. Tulis. Apa? Lulus. Apa Naim? Lulus. Kau siapa nama? Hafiz. Tanjizi apa makna? Lulus. Kau siapa nama? Azrai. Apa makna tanjizi? Lulus. Kau anak Jai, siapa nama kau? Noval. Lulus. Ni? Lulus. Nama kau siapa? Pian. Tanjizi makna lulus. Tanjizi makna lulus ataupun tunai. Lulus ataupun tunai. Lulus ataupun tunai ataupun jadi. Tulis. Lulus, tunai, jadi, berlaku. Lulus, tunai, jadi, berlaku. Tulis. Boleh tinggalkan komen situ. Kalau ada kawan-kawan tertinggal, dia boleh tengok komen tu kan, dia boleh tulis balik. Tanjizi maknanya tunai, lulus, jadi, berlaku. Itu tanjizi. Okey. Kemudian satu lagi perkataan hadis. Sebab dia kata tadi takluk apa? Tanjizi hadis. Tanjizi dan hadis kan? Apa hadis ni pula? Apa makna hadis? Hadis ni makna baharu. Tulis. Hadis maknanya baharu. Hadis maknanya baharu. Hadis artinya baru. Baharu ataupun baru. Itu hadis. Okey, apa maksud baru? Baru ni sesuatu yang ada permulaan. Ingat tu. Bila sebut baru, baru tu maknanya yang ada permulaan, sesuatu yang ada permulaan. Betul? Terima kasih. Terima kasih. Baru tu makna yang ada permulaan. Okey, sekarang ni kita dah tahu makna tanjizi dan dah tahu makna hadis. Tanjizi tadi maknanya tunai baharu, terjadi baharu, tertunai baharu, lulus baharu. Pusing kan kawan-kawan? Pusing kan? Baru tertunai. Pusing kan? Baharu tertunai, baharu berlaku, baharu terjadi. Baharu tertunai, baharu berlaku, baharu terjadi. Itu yang dikendaki dengan tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Baru tertunai. Ustaz sambung contoh cerita duit RM10. Baik. Okey, mana duit aku tadi? Okey, duit RM10. Tadi suluhi apa? Tadi suluhi qadim kan? Maknanya patut saya beli. Katalah ada orang nak jual handphone ni, nak jual RM9. Dia nak jual RM9, saya ada RM10. Patut saya nak beli. Tu namanya suluhi. Patut saya nak beli. Jadi sekarang ni Abu dan korang semua, saksikan sekarang ni saya dengan bangganya saya nak membeli handphone ni. Yang harganya RM9 ni. Saya pun bagilah duit RM10 ni dekat penjual. Saya pun ambil handphone ni. Makna baru berlaku pembelian. Baru jadi beli. Baru terjadinya pembelian. Faham tak, Bu? Baru tertunainya pembelian tadi. Baru berlaku pembelian tadi. Ini dah bukan cerita harus beli dah.
Bukan cerita patut beli, bukan kata harus beli. Dah pun baru beli, baru jadi, baru terjadi pembelian tu. Itu yang dimaksudkan dengan tanjizi hadis. Faham tak? Boleh faham tak sahabat? Contoh tu boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Baru berlaku, baru jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh faham Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Allah yang bagi faham. Nanti belajar lagi, tambah sikit lagi faham. Lagi lusa belajar lagi, tambah lagi sikit faham. Jadi lama-lama dalam tak sedar banyak dah benda kita tahu. Tapi meskipun banyak dah tahu, jangan sombong. Jangan sombong pula. Terima kasih Nur Iman. Siapa yang ada bagi-bagi gift tadi, terima kasih banyak-banyaklah. Moga kalian dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala rohani jasmani. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Yang tak bagi gift pun samalah. Doa untuk semua. Doa untuk semua yang mengaji, yang belajar, yang mendengar. Alhamdulillah. Okey, baik. Contoh sekarang ni, patutkah Allah menurunkan hujan? Sekarang ni, patut tak Allah menurunkan hujan? Boleh tak Allah turunkan hujan sekarang? Boleh tak? Patut tak? Layak tak Allah nak turunkan hujan sekarang? Namanya suluhi. Patut Allah turunkan hujan. Layak Allah Ta'ala kalau nak turunkan hujan. Dah hujan ke belum? Belum. Dah berlaku ke hujan? Dah tertunai ke turun hujan? Belum. Sekarang ni dalam cerita patut sahaja bagi Allah tu. Sebab Allah Maha berkuasa tentang perkara mungkin. Hujan tu benda mungkin. Jadi harus kalau Allah Ta'ala nak turunkan sekarang. Tapi tak turun lagi. Itu namanya suluhi, patut bagi Allah. Tiba-tiba rau katanya. Tiba-tiba rau hujan lebat. Orang panggil tanjizi hadis. Nampak tak? Tanjizi hadis maknanya baru tertunai turunnya hujan. Baru Allah menurunkan hujan. Baru Allah menciptakan hujan. Baru Allah menjadikan hujan. Faham tak? Itu namanya tanjizi hadis. Faham tak? Okey. Nampak sahabat Alhamdulillah. Baru lulus. Betul tu. Wah, Azman, tereng kau Azman Okay, share Azman. Jangan share Azman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah yang bagi faham. Asbabnya kita usaha belajar, mendengar. Semua faham. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi jangan lemah semangat sahabat. Hari ni kita belajar tak faham. Esok lusa insya-Allah Allah akan bagi faham. Siapa dapat duit RM10 tu? Tak ada bagi sesiapa Tak ada bagi sesiapa. Simpan masuk kocik le. Alhamdulillah. Okey. Habis dah. Baik. Inilah ta'alluq kudrat atas jalan ijmal. Tengok kitab balik. Inilah ta'alluq kudrat. Kau catat baik-baik Catat betul-betul. Kau jangan nanti balik kampung kau baca kod lain pula. Sebab tu suruh catat. Nanti kau dah balik kampung kau nak tanya siapa? Yang kitab kau bersih macam bau keluar kilang. Faham? Malah nak tulis, malah nak catat. Besok kau balik kampung nak tanya siapa? Tok Guru dah mati dah. Tok Guru dah meninggal dah. Kau nak tanya siapa? Itulah pentingnya catatan tu, sahabat. Korang jangan malas catat. Sekarang ni mujur ada teknologi Allah bagi. Ni boleh rakam-rakam ni. Pun kalau handphonenya elok, boleh simpan. Kalau handphonenya masuk elok, tak boleh nak buka dah. Habis dah, nampak tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Seburuk-buruk tulisan sekuat-kuat ingatan. Okey. Jadi inilah ta'alluq. Waalaikumsalam yang bagi salam. Inilah ta'alluq kudrat atas jalan ijmal. Jadi atas jalan borong, atas jalan ringkasan,
Ijmal tu ringkasan atas jalan borong. Ada berapa ta'alluq, ada berapa urusan, jangan lupa, ada berapa urusan bagi sifat kudrat Allah, ada berapa ta'alluq bagi sifat kudrat Allah. Jawabnya secara ringkasnya ada 2 ta'alluq bagi sifat kudrat Allah. Yang pertama dipanggil ta'alluq suluhi qadim, yakni patut bagi Allah sedia kala lagi menjadikan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Layak bagi Allah sedia kala lagi menjadikan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Itu yang pertama, suluhi qadim. Dan ta'alluq yang kedua dipanggil tanjizi hadis, yang bermaksud baharu Allah ciptakan, baharu Allah jadikan, baharu Allah tunaikan, baharu Allah buatkan benda tu. Dipanggil apa? Tanjizi hadis. Boleh beza tak sekarang ni suluhi qadim dengan tanjizi hadis? Boleh tak? Alhamdulillah. Abang Mian bantu tap-tap. Allah. Selepas kahwin pasangan pengantin harus Allah beri anak. Setelah beranak baru jadi. Betul. Selepas beranak baru jadi tanjizi hadis. Betul tu. Terror abang sejagat raya ni. Bila dia berkahwin, dalam keadaan dia baru kahwin tu harus bagi Allah menjadikan dia zuriat. Tiba-tiba tubik anak dia. Tiba-tiba jadi anak dia. Makna baru Allah jadikan. Pertama kali tahun pertama tak ada zuriat, tahun kedua tak ada zuriat, tahun ketiga tak ada zuriat, tahun keempat baru Allah jadikan zuriat, kurniakan zuriat bagi pasangan tadi. Itu namanya tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah. Terima kasihlah sahabat-sahabat yang tap skrin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Adapun atas jalan tafsil. Okey sahabat, nak tanya ni. Adapun atas jalan huraian, adapun atas jalan pecahan, maknanya nak diperincikan lagi sikit, nak diperincikan lagi sedikit ta'alluq sifat kudrat ni, itu maksud dia. Adapun atas jalan tafsil, tafsil ni makna atas jalan perincian, maka bagi kudrat itu 8 ta'alluq. Jadi kalau nak diperincikan, diperhaluskan, urusan sifat kudrat tu ada 8. Ada 8 ta'alluq, ada 8 urusan bagi sifat kudrat Allah. Ada 8. Mana? Iaitu 2 ta'alluq yang telah tersebut. 2 ta'alluq. Terima kasih sahabat yang tap skrin. 32k. Jadilah. Baru ni dapat 100k. Jadi dia. 1M belum lagi. Nanti kita challenge dengan live yang lagu-lagu tu yang lagu-lagu tu 1M 900M 900M 9000k 500,000k yang lagu-lagu tu, live yang lagu-lagu tu. Kasih lawan kasih tersebar lagi kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah agama. Jadi kawan-kawan bantu tap biar banyak-banyak, biar dia sebabnya katanya dia orang lah, saya pun tak tahu, dengan makin banyak like makna video tu makin pergi jauh. Maksudnya makin banyak like-nya, video tu akan pergi lagi jauh, faham? Mana dia akan pergi segenap pelosok mana-mana entah. Faham tak tu? Jadi bagaimana dia boleh jadi banyak tadi tu? Asbab kawan-kawan tap tadi tu. Sampai lenguh jari ni tukar jari ni pula. Lenguh jari ni guna jari telunjuk pula. Lepas jari telunjuk, jari tengah jangan pakai. Jari tengah jangan pakai. Jari tengah jangan pakai. Pakai jari kaki pula. Pakai kaki pula. Jadi 100k, 200k, 300k, makin makna kuliah tadi, ceramah tadi tu, tausiah tadi pergi lagi menjelinap lagi, menyebar, melebar lagi. Lagi ramai orang dapat maklum, ramai orang yang tahu, ramai orang yang jumpa. Tu. Asbab siapa tadi?
Asbab kalian yang tolong tadi, maknanya kalian sedang tolong memakmurkan majlis ilmu. Semua itu ada ganjaran pahala yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tu? Jangan buat main-main. Tak ada benda yang sia-sia. Allah jadikan. Jadi nampak macam lekeh. Tapi kalau asbab tadi, kalian berjamaah, kalian bergabung untuk menaikkan kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah agama, asbab kalian kuliah yang benar, kuliah yang baik tadi tersebar luas, maknanya kalian sedang berusaha menyebarkan kebaikan. Makin ramai orang yang dapat tahu asbab kalian, pahalanya untuk kalian. Pahalanya untuk kalian. Sebab pada adatnya takkan sampai kepada orang lain kalau kalian tak tolong mewar-warkan. Kalau kalian tak tolong share-sharekan, betul? Pada adatnya mustahil akan tersebar. Pada akalnya boleh terima. Pada akal boleh terima. Tapi pada hukum asbab, hukum adatnya, nak kena kerja sama. Kena pakat tolong menolong. Jadi dengan asbab pertolongan kawan-kawan tadi, sekarang punya teknologi, tap dia pakai auto clicker. Dia pakai auto clicker. Jari ni dia letih, dia pakai auto clicker. Tapi ada orang kata pakai auto clicker tu boleh rosak handphone. Wallahu alam, tak tahulah. Jadi sebenarnya kalian sedang berusaha menyebarkan. Kalau orang tanya, kenapa nak masyhur? Kita bukan nak masyhur. Kita nak memasyhurkan majlis ilmu. Kita nak memasyhurkan majlis ilmu. Faham tak? Kenapa makna live yang lagu kadang-kadang yang maksiat tu boleh sampai kepada kita? Asbab ramai yang kongsikan. Sampai masuk dekat kita punya line. Masuk dekat kita punya FYP kita. Masuk kepada page kita. Asbab yang share benda-benda tu ramai. Jadi TikTok dia push lagi, dia tolak lagi, dia luaskan lagi. Sebab dia tengok maknanya banyak orang minat. Like ni makna banyak orang minat, lagi TikTok lagi sukalah. Makna TikTok lagi lah mewar-warkan benda tu sebab dia tengok orang ramai minat. Faham tak? Jadi bila dia tengok orang ramai minat kuliah agama ni, dia akan push lah, dia akan sebarkan lagi. Jadi setiap yang perbuatan pertolongan kalian tu tadi yang menjadi asbab tersebar luahnya kuliah, orang yang tak tahu jadi tahu, orang yang nak selama ni duk tunggu-tunggu kuliah macam tu, tiba-tiba sampai pula depan mata dia asbab kita, maka Allah takkan melupakan sahabat. Allah Subhanahu wa taala maha suci ilmunya daripada lupa. Sehalus mana, sekecil mana, seremeh mana pun nampak usaha kalian menolong agama, nanti di hari kiamat kalau perbuatan kalian itu ikhlas, kalian akan dapat melihat balasan baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insya-Allah. Terima kasihlah sahabat. Okey. Sekarang ni siapa yang nak tahu? Dia kata tadi ada 8 ta'alluq. Ada 8 ta'alluq bagi sifat ta'alluq bagi sifat kudurat. Ada 8 ta'alluq. 2 dah sudah. Jadi semuanya ada 8 kalau secara perincian ada 8 ta'alluq bagi sifat kudurat. Jadi 2 dah lepas. Suluhi qadim dan tanjizi hadis, makna ada berapa lagi? Ada 6 lagi lah. Ada 6 lagi, betul? Okey. Siapa yang nak tahu 6 ni? Siapa yang nak tahu 6 ni? Cepat. Siapa nak tahu 6 ni? 6 lagi. Siapa yang nak tahu 6 ni? Cepat. Mengaku cepat. Suluhi qadim dah tahu dah. Tanjizi hadis alhamdulillah tahu dah. Ada 6 lagi ni. Ada 6 lagi sahabat. Siapa lagi nak tahu 6 ni? Cepat. Siapa yang betul-betul nak tahu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam Muhammad Rizwan. Siapa yang nak tahu? Saya nak tahu. Pahliza. Siapa lagi? Cepat siapa yang nak tahu? Masya-Allah, tabarakallah. Nak tengok siapa semangat nak mengaji ni. Hashim M. Ya bang, gua dengan dia orang ni bang. Kau nak seronok ngaji bang. Tak bosan bang. Ngaji ni bosan bang.
Ngaji agama ni sangat-sangat membosankan bang. Sangat-sangat membosankan bang. Dia tak sama nak berbenar tahu, masya-Allah, tabarakallah. Siapa lagi nak berbenar tahu? Nak tengok siapa yang nak berbenar, siapa yang bersemangat nak tahu ni. Masya-Allah, tabarakallah, semangat ni. Siapa kata dalam TikTok ni tak ada orang nak belajar agama? Siapa kata dalam TikTok ni banyak benda maksiat? Banyak je orang nak belajar agama. Banyak je kawan-kawan kita yang nak mengaji, nak tahu agama. I want to know. Wah, kau mentang-mentang kau duduk Singapura, kau speaking saya tak tahu lebih. Masya-Allah. Lah meluka. Okey. Jeng, standby. Baik, ada pun atas jalan tafsir, maka bagi kuduran itu 8 ta'aluk, iaitu 2 ta'aluk yang telah tersebut. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenamnya, insya-Allah di dalam episod yang akan datang. Tak payah nak fokus sangat Azman. Dah nak habis dah. Siapa bersungguh, kita akan jumpa minggu depan. Siapa yang bersungguh, kita jumpa minggu depan insya-Allah. Penantian, sahabat nak bagi tahu ni. Dengarlah, nak bagi tahu ni. Kelebihan. Orang yang hatinya tertunggu-tunggu untuk hadir dalam majlis ilmu, andai kata dia mati sebelum waktu majlis ilmu tu, matinya syahid, matinya sebagai penuntut ilmu, matinya sebagai orang yang bersungguh-sungguh nak tahu ilmu Allah. Nampak tak? Jadi jangan risau. Penantian satu kesesaraan, tak apalah, tapi ini penantian insya-Allah punya tunggu nak tulis. Masya-Allah, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segak pegang pensel dah, ya ke? Masya-Allah, sian Tobe continue. Masya-Allah, dah standby pen. Allahumma salli ala. Ingatkan dia orang ni tak bersungguh ngaji Rupanya bersungguh. Siapa kata orang tak bersungguh ngaji? Penat kawan tap-tap 54k. Minggu depan lah pula. Cari di Google boleh ke? Boleh cari, takut sesat. InsyaAllah minggu depan lah. Ni pun dah lewat kawan-kawan, besok nak kerja. Saya ni faham kawan-kawan ni daripada pagi tadi kerja, urus rumah tangga, tak berehat lagi, ada yang tak makan lagi. Lepas tu penat pun duduk dalam kuliah, mengantuk pun tunggu. Daripada siang tadi kata, malam ni ada kelas nak tunggulah, hadir lagi. Tadi maghrib dah mengaji dah. Tadi lepas maghrib dah ikut kelas dah. Lepas tu tunggu pukul 10.30, 45 ikut kelas lagi. Dah lah tu. Nanti banyak-banyak nanti jadi alim cepat pula, masalah. Nanti kalau ngaji banyak-banyak, nanti jadi alim cepat. Bila jadi alim cepat ni nanti jadi masalah pula. Tak apalah, sikit-sikit insya-Allah. Alhamdulillah, sampaikan buat kami. Alhamdulillah, insya-Allah sahabat. Jadi kita mengaji ni, biar kita mengaji seronok-seronok lah. Kita ngaji ngaji Allah Sayyidina Muhammad, ngaji seronok-seronok. Ngaji seronok-seronok. Biar ilmu ni kita bagi dengan seronok, terima pun dengan seronok. Mudah-mudahan insya-Allah. Nabi kata sebaik-baik pekerjaan tu pertengahan. Pertengahan ni. Sebab dalam belajar agama ni pun ada banyak tipu daya juga. Jadi hati-hati. Alhamdulillah ala kulli halin. Allah akan catat nama kalian ni sebagai orang yang sedang menanti majlis ilmu. Orang yang hatinya bergantung dengan amal ibadah, orang yang hatinya bergantung dengan majlis ilmu, orang yang hatinya bergantung dengan masjid, dengan surau, kerana nak beribadat. Insya-Allah nanti di padang mahsyar Allah Ta'ala akan teduhkan mereka-mereka ini di bawah bayangan arsyillah, di
di padang mahsyar tu. Waktu matahari yang sangat terik, yang sangat dahsyat panasnya, orang-orang yang hatinya bergantung dengan masjid untuk solat, gantung dengan masjid untuk kuliah-kuliah, bergantung hatinya dengan kuliah. Tubuhnya di pejabat tapi hatinya bergantung dengan majlis ilmu. Tubuhnya di rumah, dia sebagai suri rumah tapi hatinya bergantung dengan majlis ilmu. Atau tunggu-tunggu majlis ilmu, nanti nak masuk waktu solat dan sebagainya. Tubuhnya di ladang, tubuhnya di dapur, tubuhnya di pejabat, tubuh ni di jalan raya. Kalau yang jenis bekerja bawa kenderaan tu, tubuh ni jalan raya, hatinya bergantung dengan ibadat. Orang-orang yang macam ni nanti kata Nabi SAW, di antaranya di antara orang-orang yang akan Allah teduhkan di bawah bayang arash, di padang mahsyar yang sangat-sangat panas dahsyat tu, orang-orang ni akan diteduhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab apa? Dengan sebab hatinya bergantung dengan masjid. Itu hati bergantung dengan masjid ni kinayah daripada apa? Orang yang apa? Masjid ni apa? Tempat apa? Tempat apa? Ibadat lah. Ibadat tu apa? Mengaji, solat, nampak tak? Mudah-mudahan kita semua, saya doakan kawan-kawan semua tidak terkecuali, mudah-mudahan semuanya termasuk dalam golongan tu. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapa kita, kawan-kawan kita yang lain, sahabat-sahabat anda kita, kawan-kawan kita yang baru, yang lama, semua. Kita doakan, insya-Allah sama-sama kita doakan ya Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, abang adik kakak kita, sahabat andai kita, kenalan kita, jiran tetangga kita yang muslim, mudah-mudahan semuanya mendapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah redha kita semua yang banyak dosa, banyak maksiat ni. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita yang tidak sepertinya ini, mudah-mudahan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amalan yang menjadi asbab kita diberi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Insya-Allah bersungguh mengaji, banyakkan solawat, banyakkan istighfar, saling doakan ibu bapa kita, jangan lupa doakan guru-guru kita, doakan saling mendoakan doa yang baik-baik, insya-Allah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah, mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk seronok belajar agama, seronok mengaji siapa pun kita, meskipun kita ahli maksiat, pendosa, mudah-mudahan Allah lahirkan dalam hati kita rasa cinta dengan ilmu, rasa seronok dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu itu nanti Allah akan datangkan pertolongan, bantuan kawan-kawan yang baik sebagai asbab memberi kekuatan, semangat untuk kita menghijrahkan diri kita semakin dekat dengan ibadat, semakin dekat dengan akhirat. Mudah-mudahan penutup hidup kita ni ditutup dengan keadaan yang sangat indah, yang sangat cantik, yang dipanggil dengan husnul khatimah. Dan barang siapa yang kematiannya, penyudah hidupnya itu dekat dengan Allah, bersibuk berbimbang dengan ilmu dan ibadah, meskipun sebelum ni dia ahli maksiat, dia lara, dia lalai, tapi penutup hidup dia dah dekat dengan ilmu, penutup hidup dia dekat dengan ibadat, husnul khatimah sahabat, matinya itu husnul khatimah, dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat besok dengan kebangkitan yang sangat mulia, yang sangat hebat, yang sangat cantik, yang sangat indah. Kerana penutup hidupnya atas dunia ni penutup yang cantik. Insya-Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat doa ulama-ulama kita yang soleh, yang bertakwa, tutup guru kita semua, mudah-mudahan Allah mengkabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat di dalam hati kalian semua. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita, keturunan kita sampai kiamat, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana qarabatina lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Minta maaf kenakan kurang sikit malam ni. Alhamdulillah. Dah apa lagi? Tunggu